akan jawatan ataupun soal pemecatan Tan Sri Anwar nak berbanding Datuk pun sebenarnya dah 2 kali, tapi sebelum sempat apa ni kena surat dapat surat letak jawatan dulu. Ini bijaknya Datuk Zahrin. Baik, Saudara Haji Fuad, bila polemik berlaku ni, sebagai pemain media yang berpengalaman, mungkin Haji dapat merasakan bahawa agak sukar tugas media untuk melaporkan soal-soal ni. Kadang-kadang soal perkataan tu pun diambil kira, pecat dikatakan bukan pecat, diberhentikan, berhentikan bukan lagi, digugurkan. Jadi masalahnya diletakkan kepada pemain media ni sebagai pelapor yang tidak pandai melihat situasi politik. Haji Fuad. Tapi sekarang dalam situasi sekarang dengan kegawatan politik begini, kita nampak situasi ni macam free for all. Daripada segi menyalurkan maklumat itu belum lagi, sebab wujudnya media sosial. Orang menangkap isu itu cepat sangat. Everybody rasa benda itu true news, bukan fake news. Sebab macam contohnya semalam bila ada bukan Zahid sendiri tapi ada orang memetik, katanya sumber Zahid menyuruh mengarahkan sebelum Februari ni dia kata fake news. Dia kata fake news. Kemudian Zahid menafikan bukan through original Facebook dia, tapi through somebody else. Ini yang kata free for all ni. Kita tengok bagaimana Hamzah Zainuddin membuat statement macam-macam yang confused actually the media. So nak pick up macam mana? Tak pick up, dia tengok viral kat online. Orang akan bertanya kenapa media harus berdana tak ada story ni itu. Sedangkan bagi kita dululah waktu saya bekerja, we have to verify the story. Kalau itu belum dikonfirm oleh orang yang punya source, orang yang cakap, kita tak boleh pakai. So nampak media ketinggalan, media harus ketinggalan. So Zahid sebenarnya dah macam lost control pada parti. Kan? Dia let everybody make statement, not through MT. Dulu kita akan berpandukan kepada apa yang diputuskan oleh MT. Either selepas itu dikeluarkan kenyataan oleh Presiden ataupun setiausaha. So that is a verified news. Tapi sekarang at any time, out of emotion, macam semalam apa ni lepas mesyuarat ketua-ketua bahagian kan dia pecat Anwar Musa. Kan? So benda itu patut kena adalah SOP dia, proses-proses dia. So that media boleh pick up the story. Tapi social media ni tak kisah. Even sekarang Astro Awani pun pick up story-story macam tu. Dia perasannya tu lah. Sebab apa? Sebab everybody race for news. Siapa dapat dulu? Dia kira macam scoop lah. Sebab Astro Awani is 24 hours news channel. Dia kena ada news baru, ada news baru. Kalau tidak, defeat the purpose. Kata dia news media, ni news punya channel. Kalau macam TV3 ataupun RTM biasa. Okey, biasa. Tapi bernama pun patutnya bernama pun patutnya begitu. Tapi saya tak tahu how far bernama can go. Media Arus Perdana ni masih lagi terikat kepada cerita-cerita yang disahkan dulu. Waktu saya menjaga news online dulu, saya cadangkan supaya bila story tadi verified, kita keluarkan kalau dapat pukul 8, kita keluar 8.30. Dalam kita channel news lah. Tapi TV3 tak mau ketika itu. Dia kata kita kena keluarkan pukul 8 juga. Kalau tidak, orang tak tengok pukul 8. Betul tak? Betul. Memang orang tak tengok pukul 8. Ketika itu news turun jatuh. Betul. Cuma sekarang news rating naik balik sebab apa? Sebab COVID. Sebab orang nak tahu maklumat-maklumat yang sah. Maklumat yang sah. Orang takut nanti orang tengok atau share, orang takut benda itu fake news. Baik, Datuk Zahrin, kalau nak dilihat gelombang yang sedang berlaku dalam politik negara seperti yang Datuk sebutkan tadi, kalau malam ni pengakhirannya UMNO menaik balik seorang, maka jatuhlah kerajaan. Hilang majoriti. Majoriti. Dia tidak dipanggil jatuh kerajaan, dipanggil hilang majoriti. Hilang majoriti. Hilang majoriti dengan jatuh kerajaan, beza yang macam mana? Hilang jatuh kerajaan ini apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan. Selagi dia tidak meletakkan jawatan, dia dipanggil hilang majoriti. Baik, keadaan Tuan Mahathir sebelum ni, apabila dia merasakan bahawa selepas dia kehilangan majoriti, dia terus mengambil tindakan meletak jawatan. Dan kalau keadaan situasi yang sama berlaku pada malam ni, contohnya Datuk, apakah Tan Sri Muhyiddin ada pilihan-pilihan tertentu? Perlembagaan dia jelas.
terserah kepada dia untuk dua perkara, sama ada dia meletakkan jawatan Perdana Menteri dan membubarkan Parlimen. Dan kemudian tu terserah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan kedudukan dia, terima atau tidak. Jadi soal yang bangkit sekarang ini bahawa Parlimen boleh tidak berjalan. Memanglah Parlimen sudah tidak bersyarat, tapi Perdana Menteri itu boleh diteruskan untuk sementara waktu. Datuk bersetuju tak dengan saya kalau saya nyatakan bahawa dalam konteks ini nampak sangat dari segi komunikasi, sama ada dalam parti tertentu, parti UMNO ataupun kerajaan agak ketinggalan dalam sudut memberitahu keadaan yang sebenar. Ya, kalau kita tengok, tapi dari segi penjelasannya saya rasa Datuk Seri Ahmad Mazlan dah menjelaskan akan perihal-perihal persetujuan semasa. Yang tidak berfungsi ialah Ketua Penerangan Parti, dan juga Presiden saya rasa pun telah menjelaskan. Dia masalah sekarang belum dapat diputuskan lagi, baru malam ni berbicara, maka dia tertahan di situ. Kerana pandangan Majlis Tertinggi adalah perlu dalam membuat keputusan yang besar ni. Maknanya, tapi sebenarnya tidak perlu juga untuk Majlis Kerja Tertinggi berbincang soal kerajaan ini. Sebab waktu dia membentuk kerajaan dulu, UMNO berlari ke Syarikat tu, tak ada pun Mesyuarat Kerja Tertinggi dulu. Dan sehingga diputuskan dalam dua pengasingan, iaitu persetujuan ahli parlimen atas kedudukan dia sebagai ahli parlimen, dan UMNO hanya parti ahli parlimen yang terkait. Itu sebab banyak orang tak faham kenapa UMNO tak boleh menyertai Perikatan Nasional. Kerana itu pada asalnya hanya membabitkan ahli parlimen UMNO dengan ihsan, persetujuan dan pengetahuan UMNO. Diorang pergi menyokong kerajaan Muhyiddin Yassin. Jadi ini yang banyak orang dia tak faham ini. Yang mana UMNO ini kena dibetulkan dari segi situasinya. Kerajaan yang ada ni ahli parlimen, bukan parti. Datuk, kalau Datuk bersetuju, Datuk cakap bersetuju lah. Kalau tak bersetuju, mungkin Datuk ada hujahnya. Saya rasa tak timbul lagi soal siapa yang nak jadi Perdana Menteri dalam keadaan sekarang. Mungkin halanya ke arah pilihan raya. Ya, yang itu yang terbaik. Kerana dia tidak akan juga menyelesaikan konflik, krisis, polemik politik di Malaysia ni. Dan keadaan yang demikian, kan dengan COVID yang tinggi sekarang ni, kerana apa? Kerana kerajaan tidak stabil. Banyak orang kata COVID-19 ini kerana perangai rakyat, orang ramai tak mati. Kerana tumpuan itu tidak dibuat secara kolektif dalam memerangi COVID-19 ini, maka kita jadi pandemik. Jadi saya rasa kerana semua orang sekarang ni sibuk untuk hal politik. Jadi soal yang bangkit yang perlu dibuat sekarang ini pilihan raya. Walaupun kita lihat bahawa negara seperti Amerika yang terserang dengan pandemik pun mereka menjalankan tugas demokrasi. Maknanya tu isu yang menyebut soal Datuk Seri Anwar masih lagi punya peluang untuk jadi Perdana Menteri sebagainya tak relevan lagi dalam keadaan sekarang. Tidak relevan jika tidak ditunjukkan dengan ahli parlimen yang datang, yang dia press conference di depan. Macam dulu bukanlah nak menubuhkan kerajaan. Waktu dia mula-mula menubuhkan tim wawasan dulu, semua menteri besar ada, semua menteri ada. Kalau ingat tu lah. Betul. Jadi maknanya itulah kekuatan dia. Sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menunjukkan kekuatan di kertas dan suara dia dalam Senak Kebal. Tapi mana orang dia? Syarikat pun sedikit sebanyak pun ada menunjukkan kekuatan dia. Apabila mereka makan malam berjumpa, orang bersatu, orang UMNO, orang PKR, semuanya berpeluk cium, bersalam-salam. Maksudnya tak ada COVID lagi kan? Ada kena datang dah, kena datang. Okay. Dekat sangat nak datang dah, seminggu kemudian dia nak datang. Kan? Jadi maknanya ada kekuatan. Maka rakyat menerima itu sebagai satu cara bagi menubuhkan kerajaan yang kolap oleh sebab Dr. Mahathir letak jawatan. Begitu juga sekarang. Jadi masalah sekarang ni Anwar Ibrahim tidak menunjukkan kekuatan dia dari segi strength dia yang dia ada number ni. Baik, soalan panas ada lagi tu, tapi saya nak bagi kepada Haji Puan.
Puan, bila kita sebut tentang pentadbiran Perdana Menteri, saya yakin bahawa saudara Fuad telah melalui detik-detik dengan beberapa Perdana Menteri. Dan sesuatu yang mungkin dalam simpanan orang kata sejarah perjalanan kerjaya itu menampakkan mereka-mereka ni ada perbezaan. Mungkin suatu Tun Mahathir lain dalam menangani pelbagai masalah, Pak Lah umpamanya, Najib umpamanya, dan selepas itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Different Prime Minister, different engagement yang diorang buat. Macam Tun, kalau boleh saya share di sini, Tun lebih gemar untuk ketika lawatan keluar negara, dia lebih gemar kalau yang membuat liputan untuk akhbar atau media masing-masing adalah editor di kalangan chief editor atau editor kanan lah. Sebab bila kita submit nama, dia akan tengok, dia akan vet siapa dia ni. Kalau tidak, dia akan bukanlah reject, tapi dia advise company, kata hantarlah orang yang senior sikit. Sebab apa? Sebab setiap lawatannya, di akhir lawatan Tun akan memanggil editor-editor berkenaan, duduk bersamanya dan berbincang secara santai, off the record, no camera, tak ada recording, dan bercerita masalah negara. Pelbagai masalah tak kira, even personal matters pun, about his family pun dia cakap. Tapi saya tak nak go into detail on that, kan? Tak payahlah. Mengenai ekonomi negara, situasi perpaduan kaum, waktu tu pembangkang PAS, DAP, dan kisah-kisah lain yang bersangkut dengan urusan negara. So dia akan bagi tahu dan dia minta feedback daripada editor, dan kita pun mendapat gambaran jelas apa yang sedang berlaku dan apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan ketika itu. So bila kita menulis ataupun kita menerima hasil tulisan daripada reporter apa semua ni, kita boleh tengok dan edit balik according, bukan in favor to the Prime Minister, tapi tidak menjejaskan keharmonian kaum. Begitulah adanya. Dan satu lagi mungkin style Pak Sheikh. Pak Sheikh ketika jadi timbalan Perdana Menteri juga banyak engage dengan media, berbincang, ada briefing-briefing tertentu yang off the record, memanggil ketua-ketua editor untuk berbincang situasi apa, macam mana angle yang boleh kita ambil. Bukan cerita pasal bodek ni, bukan cerita macam kipas ni yang lately terjadi. Sate tak ada lah. Tak ada. Yang terjadi dalam 10 tahun kebelakangan ni, di mana editor semua parachute masuk dalam the station or whatever, kan, lantikan PMO, dan story-nya semua itu yang orang kata sampai TV3, orang kata TV3 tiga suku, kan, story-nya tak melambangkan station sendiri, tapi banyak pada benda-benda yang nak mengipas Perdana Menteri. So in favor boleh kita buat. Kita memang TV3 sepanjang saya duduk bekerja di sana dulu, memang kita in favor of government of the day. Kita sokong government of the day, tak kira siapa. Even kalau dia tak hantar pun wakil daripada PMO, kita masih menyokong kerajaan of the day. Kita takkan menggugat keselamatan ataupun menaikkan api kemarahan perkawasan.